Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan segala-gala. Dengan kehendaki Allah Jalla Jalaluh, pada malam ini marilah sama-sama kita sambung pengajian kita terhadap tafsir Al-Quranil Karim daripada surah Fussilat. Setelah daripada kita dengar beberapa pengajaran daripada Allah Jalla Jalaluh daripada ini surah, beberapa ayat, kali perjumpaan kita sampaikan 15 kali pada malam ini, kita telah menyudahi kali yang ke-14 itu pada surah, pada ayat daripada surah ini, iaitu ayat ke-46. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung ayat yang ke-47. Ayat 47 ni dikirakan awal juzuk yang ke-25 daripada Mashaf Uthmani
yang kita sebagai orang Islam pakat boleh tengok, boleh mengaji, boleh tahu, boleh ambil pengertian dengan cara jelasnya daripada alim ulama kita. Itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekaliannya. Jadi ayat yang ke-47 ni ada bersakupan rapat, sakut terapak dengan ayat yang ke-46. 46 itu ayat tu Tuhan ayat kata auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita kembali sikit kepada ayat yang ke-46 tu. Tuhan kata man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Maknanya dengan cara maksud, sesiapa yang mengerjakan amalan yang salih, maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Jadi ayat ni Allah Ta'ala nak menegaskan di dalam Al-Quranul Karim ni, dia kata siapa dia buat amal yang soleh, maka amal itu akan dapat bagi dirinya. Siapa dia buat amal yang taleh, maka amal itu akan dapat bagi dirinya juga. Tuhan itu tak menzalimkan kepada hamba mana-mana. Jadi ayat yang ke-46 ni seolah kata ayat Tuhan nak kemukakan kepada manusia, kata, hei manusia, yang aku berikan kepadamu tenaga, kekuatan, fikiran, akal dan tenaga, kekuatan, penglihatan, pendengaran, semua itu adalah menggunalah untuk nak menyelamatkan dirimu sendiri. Untuk nak jadi dirimu tu jadi seorang yang dapat bahagia ataupun tidak dapat bahagia, mu fikirlah. Fikirlah sendiri, manusia, kata mung tu nak pilih jalan mana. Ini Tuhan nak uji kita itu guna nikmat hak Tuhan berikan kepada kita. Lalu dia kata sebagaimana ayat hak kita dengar tadilah. Tiba-tiba ayat yang ke ayat yang ke-47 ni Tuhan katakan ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Kepada Allah Subhanahu wa taala hanya jualah ilmu sakutan, pengetahuan tentang nak berlakunya bila hari kiamat. Jadi kenapakah Allah Subhanahu wa taala ni bawa datangkan ayat ilaihi yuraddu ilmus sa'ah lepas daripada ayat yang ayat yang ke-46 hak Tuhan kata man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Tak lain tak bukan katanya mufassirun, yakni makna ilaihi yuraddu ilmus sa'ah tu makna kepada Allah hanya tunggal. Pengetahuan waktunya berlaku kiamat, waktu hendak berlakunya kiamat, tidak mengetahui akan perkara tersebut itu malaikat Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Jadi waktu yang nak berlakunya hari kiamat tu kita tak sah bimbang. Kiamat itu akan berlaku. Ata amrullahi fala tasta'jilun. Datang tetap hari kiamat itu, jangan kita duk gaduh-gaduh lagi. Jangan kita duk gaduh-gaduh lagi. Tuhan kata, Tuhan takbir dengan ata, dengan fi'lul madhi yang menunjuk kata benda ni berlaku sungguh. Sedangkan perkara yang lagi akan berlaku kena takbir dengan fi'il mudhari' lah, begitu fidul hal, beri pada keadaan yang lagi akan datang. Sepatutnya Tuhan kata sayati amrullah, kena kata gitu. Tetapi Tuhan tak kata gitu. Tuhan kata ata amrullahi, datang hari kiamat tu. Amru di situ makna urusan Allah, makna qiyam, hari kiamat. Datang hari kiamat dengan tidak syak lagi. Fala tasta'jilun, jangan duk gaduh-gaduh. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan
hari kiamat ni bila nak berlaku? Lalu Nabi tanya balik kata, "Madza ista'adta li hadzal yaum?" Apakah mung itu cedek, mung itu sediakan akan amalan mung tu kepada itu hari. Kerja kita tak seduk gaduh lah. 2022 ke nak berlaku kiamat, 2021 baru ni pun dah jadi heboh. 2023 pun akan lagi kata gitu, kata gini. Ayyuhal muslimun, umat Islam, pegang di hati biar baik-baik, kata kiamat itu akan tetap berlaku. Akan tetapi tak bila nak berlaku itu, Allahu Jalla Jalaluh hanya jua boleh menentu dan boleh mentahukan benda tadi. Orang lain tu tak sah. Kita tak sah percaya we habis masa, tak sah percaya we habis cara harapan kita. Dia percaya sampai habisnya wang benda, harta benda. Hak kita itu adalah perkara-perkara yang tak layak bagi umat Islam buat kerja umpama tu. Kita hendaklah tetap dengan ajaran Allah Jalla Jalaluh. Kata kiamat itu tak akan berlaku. Malaikat Allah Subhanahu wa taala hanya jua nak tahu pada kita dengan alamat-alamat dia. Tuhan wari alamat sugra, alamat kubra, alamat kiamat hak kecil, alamat kiamat hak besar, semua tadi itu 90% hak sugra itu banyak ke berlaku dah. Itu adalah perkara yang tak dipertikaikan oleh manusia. Kata benda tu berlaku sungguh. Dan kita pun telah beri keterangan sebelum daripada ini kepada umat masyarakat. InsyaAllah kita akan ulang balik perkara-perkara itu supaya kita boleh membarukan iman kita terhadap hari kiamat dan membarukan iman kita supaya nakwi kita itu tertolak daripada iman yang bersih, supaya kita boleh mensediakan amalan yang salih. Maka hari kiamat ini akan berlaku dengan tetap, kata berlaku. Tapi nak berlaku bila? Allahu Jalla Jalaluh hanya jualah yang mengetahui. Yang lain tak sah kita percaya, yang lain tak sah kita debuh dalam akal fikiran kita, kerana dia itu hari mati dia sendiri pun dia tak tahu. Bagaimanakah bila nak berlaku kiamat tu dia tahu. Habis masa, habis tenaga, habis susah faham kita jadi salah, harapan kita jadi salah, dan kita itu terkadang habis harta tak tahu kok mana dengan sebab kita itu pegang salah, percaya kepada orang salah. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah, kepada Allah hanya jualah dikembalikan ilmu hari kiamat. Apa makna ilmu hari kiamat? Makna waktu nak berlaku hari kiamat. Bukan makna kata hari kiamat tu kita tak tahu gapo. Kembalilah hari kiamat tu gapo, serahlah Tuhan aku tak tahu gapo. Bukan makna gitu. Kita tahu kata hari kiamat ni hari gapo, berlaku gapo dalam tu kita reti sebab Tuhan itu bawa data Quran dia dengan bahasa yang nyata dan terang, dengan makna yang jelas. Maka kita boleh reti, boleh faham, boleh kita itu ambil pengertian, boleh kita itu ambilnya pengajaran dengan sebab kita faham dan reti. Dan sebaliknya, waktu yang nak menentukan berlaku kiamat tu tak tahu. Tak tahu kata nak berlaku bila. Tahulah kata Nabi royak kata berlaku hari kiamat. Kiamat itu hari Jumaat dan sebagainya. Tahulah tu sekadar tu. Tetapi Jumaat mana, tahun mana, tak tahu tu. Itu makna kata ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Kalimah as-sa'ah ni makna masa. As-sa'ah makna masa. Tetapi maksud as-sa'ah di sini makna hari berlakunya, masa yang nak berlakunya penyudahan bagi alam ini. Sekali alam ini Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan belaka. Yauma natwi as-samaa'a ka tayyi as-sijilli lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina. Hak tu Tuhan berjanji. Allah Taala akan lipat semula langit dan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala akan tukar semula. Ini adalah pegangan kita. Dan semua perkara hak Tuhan royak mari kata dia nak berlakunya kiamat, pastilah berlaku sebagaimana Tuhan kandak.
perkara itu tak menyalahi dengan akal fikiran manusia walaupun sedikit pun. Kalaulah kita tu orang yang berakal dan guna akal kita betul dengan apa? Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala raya. Kita cuba kita guna akal tengok wujud dia jelas. Nah, kita tadabbur wujud dia jelas. Nescaya fitrah kita yang asli hak Tuhan jadikan kita akan selarah molek, jadi masuk molek, tak jadi menyalahi dengan apa? Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala khabar, Allah Subhanahu wa taala raya, Allah Subhanahu wa taala tayyirkan kepada kita sebagai manusia. Nak kita faham. Itu makna kata ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Kepada Allah hanya jualah. Dengan sebab itu kalau kita tengok Tuhan mentakdimkan al-jar wal majrur ilaihi tu. Tu makna kata ilallah lah, kepada Allah, itu klik pada Allah, Allah kepada Allah. Takdirkan ja majrur tu. Nampak tu tak? Yuraddu ilmu sa'ah, dikembali akan ilmu nak berlakunya bila kiamat. Habis terik dah lah. Nak ayat kata kalau dalam bahasa Arab ni habis dah lah. Benda hak duk lihat belakang tu tak depan, akan tetapi ning ni uslub lughah Arabiah untuk nak ayat kata ilmu hari kiamat tak ada pia boleh tahu, tak ada siapa boleh capai, tak ada siapa boleh mengatasi. Semua itu duduk di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, hanya tunggal hak ni. Orang lain tak boleh nak berkongsi. Baik, jadi munasabah ayat ning dengan ayat sebelum daripada ning tak kala Allahu Jalla Jalaluh beri amaran kepada orang-orang yang tak beriman, orang-orang kafir tu. Orang-orang musyrikun, orang-orang hak tak beriman tu, yang ada zaman Quran duk turun tu, masa Nabi sallallahu alaihi wasallam duk sebarnya hukum agama ni, akan isi kandungnya Quran ini. Katakan Tuhan haddadal kufar, Tuhan beri ugut, beri amaran kepada orang-orang yang tak beriman. Itulah mana kata man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Itulah ayat 46 daripada Fussilat tu. Maknanya dengan cara sepatah lalu kita tengok makna hak ulama kita beri pula. Makna ulama-ulama ni makna kata dia berikan pengertian berlainan tapi tak keluar tubik daripada maksud hak asal hak Allah Subhanahu wa taala kandak. Ini apa panggil khilaf at-tanawwu'. Khilaf tanawwu' ni makna kata khilaf yang boleh kita itu campurkan perkataan menujukan kepada tujuan yang satu. Itu makna khilaf at-tanawwu'. Maknanya bahawa sesungguhnya balasan tiap-tiap satu daripada manusia itu nak sampaikan kepada dia bila nak berlakunya amalan jahat itu nampak jadi jahat, amalan molek itu nampak jadi molek. Dalam bahasa ahli tafsir panggil aqibatul umur. Hujung jatuh bagi urusan baik ataupun tidak baik. Bila nak boleh tengok pahala, bila nak boleh tengok dosa? Yaumal qiyamah, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari yang manusia itu bangun menemui akan Allah Subhanahu wa taala supaya nak dapat ganjaran pahala dan dapat siksaan bagi mereka yang derhaka. Hari kiamat inilah berlakunya. Maka salah apabila Nabi SAW bacanya ayat man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha tadi itu membawa kepada orang-orang yang tidak beriman di kalangan kufar, di kalangan musyrikun yang tak beriman dengan hari kemudian. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Mereka itu tidak ada akhirat. Mereka itu tidak adanya hari kemudian. Hari yang manusia itu hidup balik daripada mati. Ini adalah perbezaan di antara agama samawiyah dengan agama al-ardiyah. Agama samawiyah, agama yang bangsa kepada Allah Jalla Jalaluh. Agama yang mari daripada Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu-wahyu Allah Jalla Jalaluh di atas para rasul dan nabi-nabi. Dia adalah pegangan yang tak nyata kata mati adalah bukan penyudahan bagi hidupan manusia. Bahkan mati adalah satu tanda yang mengubahkan daripada hidupan manusia di atas dunia nak pergi hidup pula di alam al-barzakh ataupun alam akhirat.
Bukan mati penyudahan bagi manusia. Adapun kufar ataupun agama yang mari daripada bombing ini, yang bukan sakut paut dengan Allahu Jalla Jalaluh yang istiwa di atas arash, itu ia tak beriman dengan apa? Tak beriman dengan hari kemudian. Tak beriman kata mati adalah hidup balik, ia tak beriman. Itu hal mereka. Maka kita sebagai muslimun, sebagai mukminun, hadaf kita ataupun orang yang kata matlamat hidup kita tak sama dengan mereka. Mereka adalah hidup sekadar dalam dunia. Sekadar nak makan, nak minum, nak tidur, nak bersyahwat. Sekadar tu ya mereka. Kalaulah tidak hasil bagi mereka apa yang mereka itu tayang dan duduk harap-harap, nescaya mereka itu putuskan harapan tempat yang bergantung tidak, akhir sekali menyudahi dengan bunuhkan diri. Adapun muslimun, al-mu'minun, mereka bukan sekadar duduk situ. Mereka bergantung jauh lagi. Alam ini sepik sekalipun, tak boleh apa yang dia itu kehendak sekalipun, akan tetapi hati dia bergantung kepada Allahu Jalla Jalaluh, gantung kepada rahmatillah, gantung kepada janjian Allah, gantung kepada hari kemudian, bergantung kepada syurga. Nescaya perkara itu jadi luaskan bagi dia. Tidak sama sekali mereka yang beriman, mereka yang muslim, yang mukmin, naknya putus asa, putusnya harapan daripada rahmat Allah Ta'ala, sampaikan nak menyakiti diri dan membunuhkan diri dan sebagainya. Itu bukannya perangai orang yang kenal Allah, orang yang kenalnya hakikat dunia, kenalnya hakikat hidupan bagi dirinya. Tidak sama sekali. Maka apabila mereka ini dibacakan ayat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dia pun seolah kata Nabi kata, hey puak Quraisy, hey puak musyrikun, mung ni kalau buat amal molek akan dapat molek, mung ni buatnya kejahatan akan balas dengan kejahatan. Maka ia faham, mereka ini faham, kata Rasulullah, nak tariknya mereka daripada alam dunia yang sepik tadi itu kepada alam akhirat yang kekal abadi di sana. Maka mereka tak adanya hari kiamat, tak adanya alam akhirat, nak berlakunya akhirat, nak adanya alam akhirat, pasti kena ada di tengah tu gapo? Al-qiyamah. Lalu dia tanya, seolah Allah dia tanya kah, bilakah nak berlaku hari tu? Seolah kata apabila Nabi SAW bacanya ayat man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, lalu dia seolah Allah kata tanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, bila nak berlaku hari tu? Bila nak berlaku hari kiamat tu? Seolah dia tanya gitu. Maka apabila soalan lagu tu dia faham, kerana mereka ni orang berakal, tapi guna akal sekadar dalam dunia. Guna akal untuk habuai hidup pada dunia yang pendek ni saja. Tak ada akal sampai ke hari akhirat luas sampai boleh masuk syurga, dia tak nampak tu. Sedangkan Tuhan nak berikan kepada dia perkara tersebut. Nisbah bagi manusia yang lain daripada dia lebih, sebab dia boleh tengoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pihak tu. Dia boleh bercakap dengan Nabi, dia boleh tengok Nabi, dia boleh semasa dengan Nabi. Kalau nak kira dengan manusia yang lain, seolah Allah kata lebih dia lah pada betul tu. Tapi sebaliknya, dia walaupun duduk zaman Nabi, duduk zaman masa Nabi SAW, sempat jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia itu boleh kecek ataupun boleh bersuara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tak beriman. Akan tetapi dia tidak beriman. Adapun kita kemudian, walaupun tak boleh nak duduk sekali dengan Nabi, tak semasa dengan Nabi, tak boleh nak dengar suara Nabi, tak boleh nak tengok wajah Nabi, tetapi kita semasa balik belakang ni pun tak semasa dengan Nabi, balik belakang kita mari lah mana, tetapi kita beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka iman tadi itu mengangkatkan kita darjat daripada mereka itu. Mereka itu akan masuk di dalam seksa api neraka, kita akan boleh masuk syurga sekali dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Walaupun sekalipun kita tak
boleh nak tengok nanya Nabi SAW. Sebab tu Nabi menamakan kita sekali ini apa? Ahbab. Nabi menamakan kita ni adalah ahbab. Menamakan sahabat tu ashab. Tak sama. Sebab tu satu hari Rasulullah SAW duduk dalam satu majlis, kamar dia duduk dia sebentar, dia menangis. Lalu sahabat ni jadi berasa kata salah gapo dalam hati dia, takut-takut jadi kecek salah ke, peribadi salah, itu apa nama, suasana salah ke perangai hak sahabat berlaku terhadap Nabi, sampaikan Nabi jadi kecil hati, sampaikan menangisnya Rasulullah. Wapakah ya Rasulullah menangis, wapa ni salah gapo, aku kecek denganmu, aku buat gapo salah gitu. Orang apabila kasih kepada satu orang, apabila nampak orang hak kita kasih itu jadinya tak senang hati, menangis ke sebagainya, kita sebagai orang hak kasih kepada dia tu bahasa kata bergaduh nak tanya sebab. Lalu sahabat tanya, terutama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia tanya. Lalu Nabi kata, "Dak, puakmu tak ada menyakiti gapo aku, sama ada dengan perkataan atau perbuatan, dak. Akan tetapi aku dah ingat kepada ahbabi," dia kata. Aku dah ingat kepada ahbab, kekasih bagi aku. Lalu sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, kami ni bukan kekasih kamu ke? Bukan kekasih engkau ke ya Rasulullah? Nabi jawab kata, dak, puak mung tu bukan kekasih aku. Kekasih aku ni hak lagi akan datang. Puak mung ni sahabat aku. Puak mung ni sahabat aku. Atas lah kita keceknya, pangkat dia tu atas daripada kita. Tetapi puak kita ni dia duk bimbang, duk kasih. Nak mari lagi ni. Nampak tu tak? Hak nak mari lagi. Maka masuklah kita ni. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ini tanya, mata yakunu dzalikal yaum, bila nak berlaku hari kiamat tu? Bila nak berlaku hari kiamat tu? Seolah kata musyrikun yang tanya kepada Rasulullah alaihi wasallam, bila nak berlaku kiamat? Maka menyata oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya waktu yang nak berlaku hari kiamat dengan cara jelas dan tetap tadi itu la ya'lamuhu illallah, ataupun la ya'lamuha illallah, tak mengetahui kan bila nak berlaku hari kiamat tadi itu malaikat Allahu jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Hanya jua. Lain pada ni tidak ada pihak boleh nak tahu kata bila nak berlaku hari kiamat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tak boleh nak tahu. Sehingga Jibril alaihi salam, malaikatul muqarrabin pun tak boleh nak tahu. Dengan sebab itu datang pada hadis sahih Bukhari dan Muslim, tak kala Jibril alaihi salam tanyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya kata mata sa'ah, bila nak berlaku hari kiamat? Lalu Nabi jawab kata, man mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Setara mung malaikat Jibril dekat lagi mung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada aku terhadap Tuhan mung tu mung tak tahu bagaimanakah aku, dia kata. Mung sendiri pun tahu, kata mung sendiri pun tak tahu bagaimanakah aku. Sedangkan mung ni adalah rasul bagi para malaikat. Mung rasul para malaikat yang bawa datang wahyu daripada Allah Ta'ala dengan tidak ada perantaraan di antara mung dengan Tuhan kepada aku. Mung sendiri pun tak tahu bagaimanakah dengan aku. Seolah kata Nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku kata diri dia tak tahu hari kiamat. Dan aku juga kata Jibril sendiri pun tak tahu hari kiamat. Dengan sebab itu Allah Ta'ala kata, ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhan mung lah ilmu nak berlaku hari kiamat. Ya Allah Subhanahu wa taala tafsir dalam ayat yang lain pula, ila rabbika muntahaha, kepada Tuhan lah. Serah benda tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Serah kepada Allah jalla jalaluh. Jangan serah kepada yang lain urusan hari kiamat, serah kepada Tuhan hanya jua. Maka alhamdulillah kita sebagai orang yang beriman, kita adalah orang-orang yang beriman belaka dah kepada hari akhirat, beriman belaka dah pada hari kiamat. Maka tak sah lagi sibuklah dengan mereka-mereka yang duk dakwa tahu hari kiamat nak berlaku bila. Kita tak sah jadi serabut, tak sah jadi rusing, tak dah kena jadi pening. Bahkan hak kena serabut sungguh gapo? Iman kita, tauhid kita, amalan soleh kita.
Kita cerdas setara mana kita nak pergi jumpa hari tu. Sekadar tu. Nak boleh iman yang benar, tauhid yang asal benar, amalan yang soleh benar, pasti kena ada gapo? Pasti kena ada gi dengan ilmu pengetahuan yang benar. Dengan sebab itu, hendaklah kita itu gi dengan ilmu pengetahuan. Agama kita adalah agama ilmu, bukan agama kejahilan. Agama kita adalah agama cahaya, bukan agama kegelapan. Agama kita adalah agama yang cermelang, bukan agama yang pesi khurafat, itu bukan. Itu adalah dinuna, dinul Islam. Agama kita iaitu agama al-Islam. Faham tak? Baik. Setelah daripada tu, Allah Jalla Jalaluh nak wayak gapo lagi kepada kita. Dalam ayat yang tula tu lah. Tuhan kata, ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah kita kembalikan ilmu sakut paut dengan hari kiamat. Tu kita tahu dah dengan cara molek tadi itu biiznillahi ta'ala. Kamar dia Tuhan nak ayat lagi. Tuhan kata lagu mana? Ayat yang ke-47 tu, tengoklah dalam Quran tu Tuhan kata, wa ma takhruju min thamarati min akmamiha. Dan apa nama ni? Dan dimakianlah tiap-tiap apa yang akan berlaku kerana sebiji buah tamar lah. Tuhan nak banding sebiji buah pokok hair lah. Buah tamar ke buah gapo-gapo ni sebagai misal. Tuhan nak misal di atas buah tamar. Awak apa? Kerana Quran turun mari ni puak-puak hak pesen duk kena buah tamar. Maka ambillah buah tamar tadi sebagai maqis alai tepat yang kita nak buat qiyas, masuk buah gapo-gapo masuk belaka lah. Buah rambut teh ke, buah durian ke, buah lima ke, buah laimun ke, buah gapo, belaka tak kira. Buah inab, buah zabib, buah gatu, buah gani, kata belaka, masuk belaka. Dia katakan, wa ma takhruju min thamarati min akmamiha. Dan apa nama, sebiji buah umpamanya ataupun buah kurma tu tidak akan keluar daripada biji dia. Tak keluar tumbuh daripada biji dia. Ya ada satu benih benih daripada apa nama buah tadi tu, ya ada benih dia. Maka nak jadi tumbuh apabila taruh di dalam tanah tadi, nak jadi tumbuh pun dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila naik dah pokok, jadi pokok kayu dah tiap-tiap tu, jadi seolah kata dia bangun dah. Pokok dia nak keluar tubik daripada pokok dia itu pun, buah daripada pokok kayu tadi itu pun dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Tuhan tahu kata nak keluar lagu mana, nak keluar bila. Tu cara dia. Ilmu hak Tuhan belaka, tak ada pergi pada ilmu hak lain tadi itu. Sungguh kita tengok, terkadang buah kita tanam tak buah pun ada sebab Tuhan tahu kata dia tak sebuah. Asbab berlaku tetapi dia tak menghasilkan. Nampak dah tu? Nak ayat kata semua itu duduk di dalam lingkungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk di dalam ilmu Tuhan. Duduk dalam ilmu Tuhan katanya mufassir. Makna kata dia itu tak boleh nak berlaku malaikat dengan kehendak Tuhan. Makna malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan buat mudah masalah ni. Masalah pegangnya kita ni orang menani, orang buat kebun, orang buat apa nama tanami, duk main dengan tanami dan sebagainya. Tak apalah. Tetapi kita faham kata kita duk tengok buah tubik daripada pokok dia itu. Tubik mari bunga dia, daripada bunga sampai kan jadi hak putih dia tubiknya jadi isi, sampai kan jadi masak, semua tu duduk dalam ilmu Allah Ta'ala belaka. Apa makna kata duduk dalam ilmu Tuhan? Makna Tuhan izin Tuhan izin beri, Tuhan kanak nak jadi, itu maknanya gitu. Kita kena ingat kepada Tuhan dia yang mengada, yang menjadi daripada tak ada kepada ada. Kerana apa? Kerana itu nak hasilkan iman kita, hasilkan ganjaran pahala kita. Bukan sekadar makna kata kita tengok saja gitu, tak. Itu adalah muslim, adalah mukmin. Bukan seperti orang-orang yang tidak beriman. Kemudian wa ma tahmilu min unsa.
Dan apa nama pula tu, dan seseorang ibu tidak akan mengandung. Seseorang perempuan ni tak akan boleh mengandung. Ya Allah. Makna kata tak boleh mengandung, makna gano? Makna kata dia itu tak boleh nak lekat perut lah kita kata. Tak boleh nak lekatkan perut. Wala tahmilu unsa janinan fi batniha. Makna kata tak mengandung seorang perempuan akan anak di dalam perut dia itu malaikat dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala juga. Terkadang berlaku asbab tapi tak mengandung. Banyak. Nampak tu tak? Semua tu nak kita reti, nak kita faham. Awak apa? Supaya nak kita itu tak berasa jadi punuh hati. Terkadang kita faham kata apabila kita buat pasti berlaku. Apabila kita buat pasti berlaku. Jangan. Sebab manusia ni tabiat dia ni dia suka kepada bergaduh. Min ajal, mana ia gaduh. Seolah kata dia itu apabila tak leh apa yang nak membawa dah hati dia punah. Hati ni benda yang Allah, benda yang laik, benda yang halusi, benda yang apa nama orang panggil kata perkara yang manusia itu mudah nak luka. Lalu Tuhan nak betulkan hati manusia daripada lemuk, daripada dia itu halusi tadi itu, mudah nak luka tadi, jadi tetap. Sebab daripada hati itulah, kalau tak tetap, dia tak boleh nak buat gapo anggota tu. Jangan kata ke hak lain nak kecek pun tak boleh. Sebab hati dia tak tetap. Lalu Tuhan nak ayat atas, hey manusia, mung duk tengok gapo-gapo sama ada kerja tanam memung ataupun berlakukan asbab. Ada pernikah kahwin gitu dan gini. Samarat dia tadi itu, kesan hendak tubik daripada tanam memung, kesan hendak tubik daripada menikah kahwin mung tadi itu, duduk di dalam ilmu Tuhan. Makna kata duduk dalam izin ni Allah Subhanahu wa taala. Kita apabila kita buat, kita berlakukan asbab, akan tetapi asbab tadi itu tak berlakunya hasil yang kita nak. Kita rajak klik pada Allah Subhanahu wa taala. Usaha pula rajak klik Tuhan, usaha pula. Kenapa kena rajak klik kepada Tuhan? Supaya nak dapatnya pahaman yang betul dan klik semangat semula. Semangat tu klik semula. Itu tujuan yang kita duk tahu. Tuhan duk ayat di dalam Al-Quranul Karim ini. Itu makna kata وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. Allah Akbar. Dan tidaklah akan melahirkan anak malaikat pada masa dan keadaan yang betul tetap dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan berlaku. Mana kata nak mengeluarkan anak ni daripada perut seseorang ibu, maka dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terkadang keluar tubik sempurna, alhamdulillah. Terkadang keluar tubik tak sempurna, fa bi hikmatihi subhanahu wa ta'ala. Terkadang keluar tubik tak bernyawa, mati. Banyak berbagai-bagai yang Allah Subhanahu wa ta'ala do'royak mari. Maka semua perkara yang berlaku tadi itu duduk dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala belaka. Nak buat lagu mana? Nak kita alhamdulillahi ala kulli hal. Nak kita puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas semua keadaan dan urusan. Bukan sekadar makna kata apabila kita tubik mari keadaan kita tak kena, kita pun gitu, kita pun gini. Ya Allah, janganlah coba kita ni sebagai manusia lebih daripada iman kita. Jangan Tuhan coba lebih daripada iman kita. Terkadang apabila iman kita tak kuat, Tuhan coba kuat dah, terkadang jadi punah seseorang. Maka kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Ta'ala itu coba kita mengikut iman kita. Ibtila'ullah Subhanahu wa ta'ala lil insan ala hasabil imanihi. Subhanahu wa ta'ala ni Allah Ta'ala dengan hikmat dia coba manusia sekadar mana iman dia. Dengan sebab itu marilah sama-sama kita bersungguh dalam masalah kita nak fahamkan isi kandungan Al-Quranul Karim, kerana ini adalah kitab kita nak pakai hidup. Dah jumpa gini hak tu hadap royak mari ni. Semua tak lari nak maju sekadar mana pun, setara mana pun,
ia tak keluar tubik daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nawawi kita kata, wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmihi, dengan ilmunya, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Sebab apa? Sebab tidak nak jadi tersunyi daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar biji sawi pun di bombing ataupun di langit, semua duduk dalam ilmu Tuhan belaka. Semua duduk dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya tak ada keluar daripada tu. Maka kita walaupun bagaimanapun, kita hendaklah beriman molek. Beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Al-Quranul Karim. Mari kita pakai ikut belakang para ulama yang nak kembali kelik kita kepada Alkitab, kepada As-Sunnah. Tak salah kita pakai umur kita pergi turut belakang orang yang tak ada nak mengajak kita kelik pada Alkitab was Sunnah, bahkan dia duk kita jauh daripada Alkitab was Sunnah, nak pakaikan pendapat-pendapat yang menyengahkan Al-Quran was Sunnah, maka kita tak sah ikut ulama umpama tu. Karena itu adalah yang nak bawa kepada jalan kemusnahan, jalan kecelakaan, bukan jalan kebahagiaan, jalan yang berjaya itu bukan. Itu adalah cara yang kita nak pilih, cara yang kita nak ambil, cara yang kita nak meneruskan hidupan kita di dalam alam ini, sementara kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala nak royak lagi. Nak royak lagi. Kata lagu mana pula? Ayat tula tu lah. Ayat yang ke-47 tu. Tuhan wari beberapa urusan dalam ayat yang ke-47 ni. Kalau kita nak baginya, ya ada sakut paut dengan hari kiamat, ada sakut paut dengan mengandung seseorang, ada sakut paut dengan tubiknya buah kayu daripada pokoknya. Dan Tuhan nak royak pula. Tuhan nak royak pula. Katakan wa yauma yunadihim aina syurakai qalu, ni sini ya mereka hak pesing tak mau nak turut Tuhan ini, ya tak ada gapo kali, ya nak apa nama ni, ya nak gapo, ya nak membelakan kebatilan dia, nak membelakan kegelapan dia, nak membelakan jahiliyah dia, kekufuran dia, supaya nak dia itu berpuas hati dengannya. Orang kita yang ada situ. Quraisy ni bukan tak reti nah apa yang Nabi dak royak. Bukan dia tak faham isi kandungan Quran tu. Ya faham, ya reti, ya jelas. Ya tu Allah kata reti dia ni sampaikan dia tadi itu boleh faham dengan cara sekali lalu dah. Dengar faham, kata nak gapo. Terkadang kita dengar kena tafsir pula. Tak ke? Kita ni kena tafsir pula, kena royak pula, kena menyata pula. Tak faham dengan sekali lalu. Tak. Mereka ini apabila Rasulullah royak, faham lalu. Tapi faham satu sekarang ni dengan tidak ada hidayah dan taufik daripada Tuhan ni. Lah gitu. Yang nak bawa diri tak boleh juga. Berhajat kepada tahu serta ada kekuatan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru nak gerakkan hati nak ikutnya benda hak benar. Ikut benda hak benar. Lalu Tuhan royak katakan ni. Tuhan royak kata, dan apa nama ni? Dan pada hari Tuhan menyeru. Makna kata hari akhirat esok Tuhan akan seru. Allah Subhanahu wa ta'ala akan serukan manusia dengan suara Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Akan kita dengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala daripada Tuhan sendiri. Itu mana seru. Nidak ni dengan suara lah. Nampak tu tak? Tu. Dan pada hari Tuhan menyerukan mereka, biar mereka di situ, yauma yunadihim wa yauma yunadihim. Dan pada hari Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru akan mereka itu, biar mereka itu. Him di situ makna kata musyrik, orang-orang menyungutu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mana? Orang yang menyungutu akan Allahu Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'uh. Hak menyeru. Apa nama menyengutu? Bukan menyeru, menyungutu akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertanya kepada mereka. Tuhan nak tanya, seru untuk nak tanya.
Nak tanya mereka, tanya gapo tengok. Aina syurakai? Aina syurakai? Mana kan? Mana dia makhluk-makhluk yang kamu sifatkan menjadi sekutu bagi aku? Puak-puak musyrikun. Yang mung tu dah ambil Tuhan lain daripada aku tu, mana puak dia? Mana Allat, mana Uzza, mana Manar? Mananya yang mudah suruh bintang, matahari, bulan? Mananya mudah suruh syaitan dan iblis? Dan mana yang mudah suruh ke perkara yang mati daripada kubur dan wasan? Mana yang mudah harap lain daripada aku? Mana yang mudah takut, yang mudah nak manfaat daripada mereka itu? Mana-mana Tuhan tanya. Aina syurakai? Di manakah penyekutu bagi aku? Allah. Tuhan tanya ni, Tuhan tahu, kata tak ada dia nak jawab pun. Tuhan bukan tak tahu, tapi Tuhan tanya nak jadi malu muka lagi. Satu. Yang kedua nak ambil tindak ke, kata mung tak guna otak berdoa dulu. Seolah kata mung ni tak ada pakai kali cara mikir. Tak ada pakai kali nikmat aku beri nak wimu tu mikir. Tak sepakai. Lalu Tuhan tanya, aina syurakai? Allah. Aina syurakai? Lepas tu tanya pasti kena jawab. Tuhan nak uya jawab. Terkadang kita tahu tapi kita tanya nak uya jawab, tengok tak betul ke tak. Nampak? Kita tahu dah kata gapo hak kita tanya tu kita tahu dah. Supaya kita kata kita jadi hakim ke, jadi qadhi ke masalah ada di mahkamah. Kita ada dah ilmu pengetahuan kata hak mana yang betul, hak mana yang salah. Tapi kita tanya hak yang salah tadi itu. Kata mung ni, tanah ni hak mung sungguh kedak. Sedangkan kita tahu dia kata bukan hak dia, tapi kita tanya. Kita ada alasan kata bukan hak dia. Kita adanya saksi kata bukan hak dia dan sebagainya. Tapi kita tanya juga dia. Tanah ni hak mung kedak? Kita nak tengok tu yang nak jawab betul ke kedak. Tu makna kata Allah Ta'ala duk tanya-tanya tu nak begitu. Walillahil mathalul a'la pun maha tinggi Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada berbandingan itu dan ini. Tapi tu nak kita faham kata jelah tu. Tuhan tanya nak jawab. Nak malu lagi. Nak terbuka daripada mulut ia sendiri. Kata salah sungguh. Nawi kata salah daripada mu, bukan salah daripada aku. Allah. Sebab tu tanya ni ia banyak tunjuk ke. Tanya ni ia banyak tunjuk ke. Bukan tanya ni sebasa tanya-tanya. Kadang-kadang kita dah faham orang tanya sebasa dak, ia tanya ada banyak. Soal laha dalalat. Soalan itu ada banyak tunjuk ke, bukan satu. Sebab itu orang yang guna sungguh akal-akal ni, akal fikiran hak Tuhan guna pada tepat dia tu dia akan tahulah nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan tahu. Baik. Lalu dia kata, aina syurakai? Katanya dalam ahli tafsir, dia kata bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya, manakah orang yang takabur? Manakah raja? Manakah Tuhan lain daripada aku? Maka Allah Ta'ala sendiri jawab, aku ni Tuhan, tidak ada Tuhan lain daripada aku. Aku ni Allah, tidak ada Tuhan yang patut layak, yang dikena abdikan kepadanya malaikat aku. Aku ni Maharaja, tidak ada raja lebih daripada, tidak ada raja lain daripada aku. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Tetapi ayat ni Tuhan nak royak kata puak ni pun apabila Tuhan tanya aina syurakai, qalu, kata mereka itu, jawab mereka itu. Mereka kena jawab, dia Tuhan tanya nak jawab. Qalu, kata mereka itu, kata kana azan, apa nama tu? Qalu, tengok dulu. Wa yauma yunadihim aina syurakai qalu adzannaka ma minna min syahid. Allah. Lah mana? Kami mengakui kepadamu.
kami ni puak-puak kita lah, mana puak-puak musyrikun tu lah. Azannaka, mana kata kami mengakui kepadamu, hei Tuhan kami Allah. Hei Tuhan kami, kenal molek dalam hari tu. Kenal kata kan? Kenal kata Allah Ta'ala itu tunggal. Kenal kata Allah Subhanahu Ta'ala itu asa. Tapi dalam dunia Nabi mengajak dia supaya kata wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila diseru dia kepada kalimatul la ilaha illallah, nya agangnya, takaburnya, tak nak katanya, bantahnya segala-gala lah. Dengan segala-gala suruh-suruh tu hesa ni, bagaimana aja'alal alihata ilah wahida inna hadza la syai'un ujab. Menjadikan Tuhan satu ni pelik ni, Muhammad ni ajaran mana ni? Bukan ajaran orang tua kita ni, bukan ajaran tok nenek moyang kita ni. Ya bubuh belaka. Ya heret mari habis, ya tarik mari habis mereka ini. Ya perangai ya lagu tu. Apabila ya nampak tak ada buah cara nak beri alasan dah, ya tarik habis. Ni bukan hak kita, ni bukan hak orang tua kita, ni bukan hak tok nenek kita, nya tarik mari habis. Ni bang, ni orang panggil kata budi pekerti, perang musyrikun Quraisy zaman Nabi SAW. Ini orang panggil kata perangai yang Tuhan suruh kita jauhkan diri daripadanya. Suruh kita jauhkan diri daripadanya. Jangan kita dah ambil cara mikir, cara berjalan ni lagu tu. Tak boleh. Nampak tu tak? Banyak mereka-mereka yang ni tak faham akan ini masalah. Terkadang nak jadi belah selalu. Apabila habis hujahnya nak belah, gitu tok nenek, gini orang tua, gitu. Ya habis jalan dah tu. Terkadang sampai ke berani kata, belalah kami ni nak jadi Yahudi, kami nak jadi Nasara, kami nak jadi Quraisy. Belalah masuk dengan kau pun tak apalah, seksa pun tak apa. Kami nak duduk dengan mereka. Ya belah tak kena lagu tu. Sebab tu kita jangan. Kita orang Islam, ya bukan lagu tu. Ambil sikap seperti sahabat-sahabat. Tengok sahabat lah mana. Sahabat Nabi hak berjaya sekali dengan Nabi tu. Hak berjaya sekali dengan Nabi tu. Boleh masuk syurga tinggi-tinggi tu. Kita dengan sebab kita turut mereka, kita akan berjaya seperti mereka tu. Ambil sikap seperti tu. Kuasa nak letak belaka. Sampai asalkan nak ikut benar-benar. Belalah mana kami nak ikut belaka. Hak Muhammad raya asalkan benar dengan apa hak Allah Ta'ala retah, kami nak pakai. Belaga kami letak. Tak kira lah harta benda. Tu bukan makna mudah tu. Nampak tu tak? Kita kecek mudah lah, tapi pendirian kita tu bukan mudah nak buat. Tak kira lah siapa-siapa pun nak kita faham jadi jelas masalah ni. Nah, hei Tuhan kami, qalu azannaka ma minna min syahid. Lah mana? Bahawa tidak ada di antara kami seseorang pun yang mahu menjadi saksi. Tak ada pia pun di kalangan puak kita ni nak menjadi saksi. Saksi di atas apa? Saksi di atas bahawasanya ada penyengutui bagimu ya Allah. Tu dia. Tu dia. Sebab tu ya supah hari akhirat esok tu. Supah kata kan? Ya tak mengaku. Dia tak mengaku kata dia tu masa duduk dalam dunia, masa Nabi duduk mengajak dia tu, suruh Allah Ta'ala hanya jua beriman dengan Allah Ta'ala tunggal ibadah kena tunggal ibadah Tuhan. Dia tak mengaku. Ya tak ada, kami pun support tu juga. Kami tak ada. Tak ada menyungutu kali ya Allah. Dalam ayat suratul Al-An'am dia kata wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Allah ya supah dengan Tuhan. Depan Tuhan hari ni. Hari hak Tuhan kata wa yauma yunadihim aina syurakai. Hari ni. Ayat daripada suratul An'am, Tuhan mari tafsir kata keadaan mereka ini ya supah wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah ya supah lah. Ma kunna musyrikin. Allah, tidaklah kami ni daripada golongan orang yang menyungutumu ya Allah.
Tengok. Manusia kita ni, ia tabiat dia apabila ia sutuk dengan benar-benar, ia tak lawak. Ia tak lawak. Akhir dah. Depan, api neraka. Nak buat kira untuk nak najah daripada api. Tapi mong ni, dek datang muka dunia hari tu, Tuhan tanya. Buat apa dah sembah lain pada aku? Buat apa dah seru lain pada aku? Muhammad tak rayak ke kepada mong? Rayak. Nampak tu tak? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum ma nazzalallahu min syai'. Yalah tu. Ya, Muhammad mari, Muhammad wari kitab pula tu, wari Quran, baca pula Muhammad pada aku. Sebab tu ya supah dapat tu. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Lalu Tuhan kata, "Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim." Cuba tengok, hei manusia, kita akan boleh tengok belakang. Dia dusta di atas dirinya sendiri. Allah, nyanyi apa dia. Sebab tu, hei orang dah berdegil dengan ajaran Allah Jalla Jalaluh, nak menyatu Allah Ta'ala, nak wisuruh pada Allah Ta'ala hanya jua. Jaga-jaga takut kita masuk dalam gulungan ni. Jaga-jaga takut kita jatuh dalam duk sining. Jangan seru lain pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Seru akan Allah Ta'ala hanya jua. Seru Tuhan. Jangan seru lain pada Allah SWT. Nak gapa? Ya Allah, ya Tuhan aku, berilah pada aku jalan keluar. Ya Allah, ya Tuhan aku, apalah dosa aku. Jangan ya lain. Nak seru perkara kita nak minta tawajuh hati kita daripada bala petaka nak habis pada kita, nak dapat manfaat, nak Tuhan apa dosa, nak gapa? Seru Allah. Jangan seru lain pada. Jangan seru lain daripada ning. Jangan dok pakai cara memikir seru lain pada Allah Ta'ala, tak apa. Jangan takut. Takut kepada Allah. Ittaqullah ayyuhan nas. Takut olehmu akan Allah Ta'ala. Hari ni berlaku, seksa diri kita. Biar lagi. Siapa lagi nak boleh gue kita dapat Tuhan esok? Tak dah. Nampak tu tak? Lalu ayat yang satu lagi, mereka ini kata, supah juga. Allah nyanyi apabila Tuhan kata, aina syurakai, qalu, kata mereka itu, katanya jawab dapat Tuhan. Jawab, Tuhan suruh jawab. Adzannaka ma minna min syahid. Tak ada siapa boleh nak menyaksi. Lalu ya supah pula satu ayat lain, Tuhan kata, tallahi inna kunna lafi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Yalah. Demi Allah, kami ni duduk dalam kesesatan yang nyata. Apa? Kerana kami dulu menyamar perkara makhluk dengan mung, ya Allah, duk sekali. Tallahi inna kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Menyamarkan, menyungutu tadi itu sekali dengan mung. Lalu Tuhan tanya, ada lagi kan makhluk yang sama dengan aku? Dia kata, tak ada. Dia jawab, tak ada. Dia apa tak mengaku kata dia itu musyrikin. Ya Allah. Bagaimanakah kita sebagai orang Islam? Allah bil iman, Allah bil tauhid. Demi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jaga molek benar ni. Jangan we demo buat jadi punah kita dengan Tuhan. Kita nak punah dengan demo tu, punah dengan demo ni, biarlah. Sebab apa? Dia ada penyudahan. Akan tetapi kalau punah dengan Tuhan, mana? Punah dengan Tuhan ni menyengutu akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana? Apa nama Tuhan kata tadi? Qalu adzannaka ma minna min syahid. Tak ada pihak nak berani menyaksi. Pihak nak menyaksinya. Ada lagi orang sama, makhluk sama dengan Allah Ta'ala? Tak ada. Mana hak kata tak sama? Semua makhluk beranak tak? Cuba cari tengok. Tuhan yang agak lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala beranak tak? Beranak. Makan minum tak? Minum. Makan. Hingga orang-orang yang dakwa diri kata pengikut bagi Nabi Isa AS. Lah mana dak agak kata Sayyidatana Maryam Isa AS ini hak tu isteri bagi Tuhan, hak ni anak bagi Tuhan. Malah mana? Tuhan kata kana yakulani ta'am. Adalah kedua-dua ni anak ibu dengan anak dia. Makna Siti Maryam dengan Isa AS kana yakulani ta'am. Dua-dua ni adalah makan minum. Apabila kata makan minum, itu sifat makhluk. Bukan sifat khaliq.
Bagaimana kau nak akaknya manusia tu sama dengan Tuhan, nak akak tak boleh. Sebab itulah dakwatus sunniyah, dakwatus sunnah kita nak mengajak manusia supaya seru Allah Ta'ala hanya juga. Seru Allah, ya Allah ada gapo ya Allah. Nak tawassul boleh, tapi tawassul hak syarak. Ya Allah, ya Tuhan aku, dengan sebab aku kasih kepada orang tu dan orang ni, mintalah menajahkan aku ni daripada bala petaka, boleh. Tapi nak seru lain pada Tuhan betul-betul tu bukan tawassul. Nah tak, itu bukan tawassul. Ya tu yang ni, ya tu yang ni, tak boleh. Itu bukan. Tuhan larang. La tad'u ma'allahi ahadah. Jangan seru serta Allah Subhanahu Wa Taala hak mana-mana pun. Jangan, Tuhan larang. Sebab apa Tuhan larang? Larang takut kita kena sini ni. Ni sini. Apabila kena hak ni, Allah khalidina fiha abada. Kekal dengan kau selama-lama. Sebab dia murih sungguh. Tuhan murih. Seru lain pada dia, Tuhan murih. Murih. Salah hak ni Tuhan tak boleh maaf. Kalau salah hak mana kata gila daripada semua dosa besar, Tuhan boleh apa lagi? Tak kekal dengan kau hak besar tu. Tapi kalau kena hak ni, berjuruh setara mana pun, nah, besar setara mana pun pangkat di sisi pandang manusia dalam dunia, tak kira. Sesat dan kekal dalam api neraka. Sesat tak jumpa jalan. Ya Allah, janganlah kita menjadikan diri kita, jangan calon kita, jangan jadi umpama tu. Jangan. Itu makna kata, ma minna min syahid. Tak ada siapa dia nak mengakatkan diri kata, oh jelah bagi Allah Ta'ala, ya betul bagi Tuhan yang ada menyaksi. Tak ada pencengutu, tak ada. Tak ada dia kata lagu tu. Itu tak? Itu makna kata, mengakui masa ning-ning pada waktu ning-ning, tak ada pedah dalam bagi dia. Masa habis. Allah, masa habis. Sebab itulah dia minta kepada Tuhan nak kembali kelik pada dunia. Nak minta pada Allah Ta'ala, ya Allah kembalilah kami kepada dunia semula. Kami nak remtun mai. Kami nak mula hidup kami baru. Ayuhan nas, wahai manusia, sidang saudara yang dihormati, yang dikasihi, yang dihormati di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dikasihi. Lah mana? Fursah. Fursah ni makna kata okat bahasa Sia. Bahasa Melayu kita kata peluang. Dia tak masuk di atas diri kita banyak kali. Peluang tadi yang mari sekali-sekala. Sebab tu guna fursah, guna peluang, guna masa biar molek. Supaya kita itu tak sesah kama dia. Jangan duk dengar orang sampai ke punuh. Jangan duk tak guna otak sampai ke punuh. Jangan berpuak sampai ke punuh. Jangan. Ni kureh ni berpuak ni. Puak biasa tak kena. Puak pada pahlah dalam api neraka belakang. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Jelah ni. Dibawakan puak-puak kureh, puak-puak ni puak hak tak beriman ni kepada neraka dalam keadaan puak. Ni puak kita. Pah neraka bilicin. Nas'alullah ta'ala as-salamu wal afiyah. Tak betul lah ni. Jangan tak guna otak sampai ke jatuh duduk sini. Jangan kita dengar orang sampai ke punuh cara hidup kita. Jangan. Tu dia. Ni kita tak pandai nak beza ni. Ya Allah, pada akhir zaman ni banyak orang nak menjadikan manusia itu puak kami. Ni hak kami. Kita jadi mangsa. Kita akan jadi mangsa. Akhir sekali, apa jadi? Ni. Nasib kita hak ni. Sebab tu ayuhan nas, wahai manusia, kunu ibadallah, jadi hamba Allah Ta'ala. Jangan jadi hamba orang ni. Jadi hamba Tuhan. Mari, siapa dia nak jadi hamba Tuhan, kita berpakat. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tak apa. Ni dak ni, orang nak buka ajaran Tuhan, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan puak kami saja. Nah, orang nak akak kemajuan ummah, bukan puak kami saja. Jangan dok perpuak lagu tu, tak kena. Puak lagu tu salah. Puak lagu tu membawa kepada kemusnahan. Membawakan kepada perkara-perkara yang nak memunahkan kita. Tak boleh. Nampak tu tak? Tu dia. Kemudian
wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl wa dhannu ma lahum min mahis. Tengok ayat yang terakhir insya-Allah taala. Yakni dia kata di sini dia katakan ni, dan pada saat itu, makna pada waktu itu, waktu yang habis dah hujah depan Tuhan. Mengaku dengan dirinya sendiri kata ya salah. Itu makna waktu wadalla anhum. Dan pada waktu itu hilang lenyaplah daripada mereka apa yang mereka sembah dahulu yang diharapkan pertolongan daripadanya. Makna kata wadalla anhum, mana hilang daripada mereka itu musyrikun ma kanu yad'una min qabl, barang yang mereka itu duk harap, duk seru, mereka itu duk panggil, mereka itu duk berpegang, mereka itu duk bawanya manusia kepadanya dan mempertahankan kebatilan tadi itu, dhalla anhum. Tak ada apa sekarang. Hari ni tak boleh nak ikut Muhammad kerana apa? Kita ada puak. Hari ni tak boleh nak ikut Muhammad kerana kita ada Tok Guru besar Walid Ibn Al-Mughirah. Hari ni kita tak boleh nak ikut Muhammad kerana Muhammad ni adalah bukannya puak kita. Habis licing. Nah, Allat wal Uzza ni agama tok nenek moyang kita. Habis. Hari ni dhalla anhum. Apa mana dhalla anhum? Hilang lenyap daripada mereka itu apa yang mereka itu semua dahulu yang diharapkan pertolongan. Ada dah lah. Sebab tu Tuhan tanya, aina syurakai? Di manakah penyekutu duk berasa kata itu boleh tolongkan kamu? Mana? Tak ada. Habis licing. Sebab itulah kita sebagai orang Islam, terutamanya hak sunniyin, ya tak seru lain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tawakal malaikat di atas Allah, tak harap malaikat kepada Allah. Nampak tak? Tak buat ibadat malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, haknya jua. Ibadat dak. La na'budu illallah wa la na'budullaha illa bima syara'ahu huwa subhanahu wa ta'ala. Itu dasar kita. Tak ibadat malaikat kepada Allah Ta'ala, hanya jua tak mengibadatkan kepada Allah malaikat apa yang Tuhan syarak lagi. Ni dasar kita. Orang Islam hak sebenar, dasar kita duk bawah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Duk situ. Lain pada ni ada harapan. Nampak tu tak? Tak ada harapan. Itu makna kata wadalla anhum ma kanu yad'una min qabl wa dhannu. Di sini. Wa dhannu di sini. Apa makna wa dhannu di sini? Ni kan mari dengan kalimah dhanna. Nah, mari dengan kalimah dhanna. Dhanna di sini mana? Aiqannu. Aiqan. Makna kata aiqanu. Makna apa? Aiqanu. Makna kata yakin mereka itu. Dhan di sini bermakna yakin. Tu makna yakin. Dhan di sini makna gana? Makna yakin. Wa dhannu ma lahum min mahis. Yakin mereka itu orang yang salah di kalangan orang yang agak ke ada Tuhan lain pada Allah Ta'ala ataupun berserta ya seru lain pada Tuhan yang ibadat lain pada Allah Jalla Jalaluh. Ya yakin kata ma lahum min mahis. Tidak ada bagi mereka itu gana, yakni dan yakinlah mereka bahawa tidak ada sebarang jalan bagi mereka untuk melepaskan diri daripada seksaan Allah Subhanahu wa taala. Ma lahum min mahis. Tidak ada. Pakai manafiyah, tidak ada bagi mereka itu min mahis, daripada jalan yang lari. Jalan hak nak lari, tak ada. Mahis ni mana tempat hak nak lari lagi. Tak ada jalan nak lari. Nak lari lagi kanu. Kalau dalam dunia, ada orang tu boleh kira, ada duit boleh kira, ada pangkat boleh kira, ada orang yang nak bantu dan situ dan sini. Dalam hak ni tak. Tak ada harta, la mal wala walad wala jah wala, tak ada pangkat, tak ada harta, tak ada anak pinak. Sebab tu saya kata yauma la yanfa'u malun wala banun. Ni hari ni, hari yang tak ada berguna dah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tak berguna dah harta benda dan anak pinak. Illa man atallaha biqalbin salim. Malaikat mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala qalbal salim. Dia qalbal salim, mana orang bawa
tauhid kepada Allah, bawa iman kepada Allah, bawa asa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya jua kepada Tuhan, hak ning satu saja yang boleh nak selamat. Orang lain tak. Marilah hak tu dan hak ning, hak tu dan hak ni, tak ada. Sebab tu dunia hari ni ta'allaq qulubakum billahi jalla jalaluh. Gantung hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantung kepada Tuhan yang istiwa di atas arasy sebagai akidah ahli Islam, gantung kepada dia. Nampak tu tak? Gantung kepada dia, jangan kita dan kok tu dan kok ni. Ada sebab apa? Sebab jalan keluar kita tak ada jalan. Malaikat kita gantung kepada Tuhan, semua makhluk akan ditaskhirkan, akan permudahkan oleh Allah Ta'ala mengkhidmatkan kepada kita dengan cara yang betul. Itulah makna kata وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدَعُونَ مِنْ قَبْلِ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. Lalu insya-Allah Ta'ala kita akan berhenti di sini dululah. Pada perjumpaan kita sekali ni, kita akan masuk la yas'amul insanu min du'ail khair wa immassahu syarru ya'usun qanut. Mari kita nak tengok sifat manusia. Apabila dia itu nak kepada kebaikan, tak say kepada kejahatan, sifat yang lagu mana? Manusia kita ni apabila nak pun prayut dia ataupun maslahah dia akan cari. Kita nak tengok sifat manusia hak pesen kata nak cari maslahah, dok dengan orang, dok dengan gapo-gapo pun nak cari pun prayut, nak cari gapo maslahah saja, bukan dok dengan hati. Lagu mana sifat tabiat manusia. Kita nak main ngaji ayat 49 pada malam Isyak ni insya-Allah taala, nak tengok sifat manusia. Sifat manusia supaya nak kita jaga, berhajat sangat ni kita dalam hidup per hari sekarang kita duduk ni pada ayat 49 daripada surah Fussilat. Ya Allah, manusia, sifat manusia ni, mari kita tengok sifat manusia. Ya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjadikan manusia nak royakkan kepada kita. Kita nak jaga diri kita dan nak jagakan orang sekelilingi kita dan nak jaga orang yang nak semata-mata kepada maslahat dengan kita, bukan sakut hati dak. Bukan yang mari duduk, mari nak berbaik tu dengan di atas iman ataupun di atas hati yang bersih dak. Nak ke apa? Pun prayut. Mari kita tengok maslahah saja-saja. Mari kita tengok ayat 49 daripada surah Fussilat pada malam besok hari. Pada hari ini marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh malam ini ni, iaitu supaya Allah Ta'ala bukakan mata hati kita supaya kita boleh menerimakan akan isi kandungan ganjaran, isi kandungan Al-Quran, dan kita akan hasil ganjaran daripada Allah Jalla Jalaluh. Dan janganlah kita lupa berdoalah sama-sama kita supaya Allah Ta'ala menyelamatkan kita umat Nabi Muhammad SAW seluruhnya daripada bala petaka. Dan marilah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu kita sama-sama membantukan pengajian kita dengan harta benda, dengan doa, dengan tenaga, supaya kita dapat ganjaran dan berjaya sama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di hari akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayyaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azibna wa anta alaina qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.